wajada halawatal iman. Tiga perkara, siapa-siapa yang ada padanya tiga ni, dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasul, ya. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasul, ya, lebih dicintai daripada segala-gala yang lain, ya. Dia menjadikan Allah dan Rasul, dicinta pada Allah Rasul mengatasi kecintaan pada semua yang lain. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku dalam dunia yang pertama, yang paling aku kasih Allah, ya. Yang kedua ibuku, yang tiga kamu, wahai Rasulullah." Ya. Lalu kata Nabi, "Ya Umar, jangan kata begitu, tapi katalah yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga ibu." Ya. Orang laki-laki, ya, keutamaan dalam bab ketaatan, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga mak kita dan mak mentua kita, yang keempat ayah kita dan ayah mentua kita, yang kelima isteri. Jangan letak isteri nombor tiga, mengatasi mak tak boleh. Orang laki-laki, ya. Orang laki-laki, ketaatan dia kepada ibunya menyebabkan redha Allah padanya dan pada keluarga. Redha Allah fi ridhal walidain wa sakhat Allah fi sakhatil walidain. Kata Nabi, Allah redha pada seorang tu bila mak ayah dia redha pada dia, dan Allah akan murka pada dia bila mana mak ayah dia murka pada dia. Dan kisah-kisah yang banyak yang telah kita dengar, bagaimana ada anak yang baik, ya, yang soleh, ya, tiba-tiba dekat nak mati, ya, payah mengucap syahadah, ya. Ini telah kita banyak kita dengar dalam sejarah, sama ada zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in, hatta zaman kita, ya. Punca apa dia? Punca meletakkan isteri mengatasi cinta sayang pada ibu dia. Dia sanggup halau mak dia kerana jaga hati isteri dia. Na'udzubillah. Ya. Nabi kata, adalah kamu sayang pada Allah dan Rasul mengatasi kecintaan pada kamu semua, pada semua yang lain. Ya. Sayang pada harta, semua orang sayang harta, isteri, keluarga, anak pinak, ya. Tetapi bila letak Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul mengatasi kecintaan itu pada semua benda yang lain. Sebab semua benda lain itu bernilai bila ada nilai cinta pada Allah dan Rasul, ya. Saya baru ni kebetulan di luar negara, ada persidangan COP di Glasgow, jemput kawan, ya. Saya bagi duit sikit lah, bagi RM100. RM100 di sana nilainya rendah. Kalau tukar RM100, tukar dengan pound sterling, baru dapat dalam RM30. Ya. Tapi RM100 di Malaysia besar. Demikianlah hidup. Demikianlah hidup. Sesuatu yang bernilai di sini, nilainya tak sama besok di akhirat. Kadang-kadang nilai di sini rendah, tak ada nilai. Tak percaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan lalu ada orang minta sedekah, kita pun tengok duit tak ada, tak apalah pakcik, saya sedekah Fatihah je. Kita pun dekat dia Al-Fatihah, try sekali, dia marah kita balik, okay. Sebab Fatihah tak ada nilai di sini. Tak berapa nilai esok di akhirat. Seorang yang sedang lemas, tenggelam timbul, minta tolong, tuan-tuan campak geran tanah dia, tak ada nilai. Sebatang buluh yang tak ada harga waktu biasa, waktu tengah lemas tuan-tuan campak sebatang buluh, berapa harga tuan-tuan nak bayar sebatang buluh tu? Kalau tuan-tuan ada 10,000, saya yakin tuan-tuan sanggup bayar 10,000 batang buluh yang tak ada nilai pada waktu biasa, ya. Sebab itu kadang-kadang nilai orang beriman, dia ada nilai dunia dan ada nilai akhirat. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita dunia, ya. Dalam satu hadis Nabi kata Allah kasih 3 golongan. 3 ni Allah kasih, 3 lagi Allah lebih kasih,
Ini mafhum pada satu hadis yang agak panjang. Nabi kata yang pertama, Allah kasihkan orang bertakwa. Orang muda yang bertakwa lebih dikasihi oleh Allah. Kalau orang tua bertakwa, patut. Yang kedua, Allah kasihkan orang yang pemurah. Orang yang pemurah. Orang miskin yang pemurah lebih dikasihi oleh Allah. Yang ketiga, Allah kasihkan orang tawadhu, tidak sombong diri, tidak bangga diri. Tetapi orang berpangkat besar, tawadhu, lebih dikasihi oleh Allah. Tapi Allah benci 3 golongan, kata Nabi. 3 dibenci oleh Allah, 3 lagi lebih dibenci oleh Allah. Yang pertama, Allah benci orang fasik. Fasik mana pelaku dosa besar dan tidak bertobat pada Allah. Allah benci orang fasik. Tetapi orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tua dah tuan-tuan, umur 70 tahun, semayang tidak, Quran tak baca, zikir tak ada. Hidup minum arak, minta maaf cakap, hidup berzina. Allah benci orang fasik. Orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ghazali menyebut, kalau seorang, na'udzubillah, seorang tu buat maksiat pada mudanya sampai usia 40 tahun, lalu dia tak berubah dengan maksiatnya yang dosa-dosa ini buat, maka beritahu dia bersiaplah. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang muda buat maksiat, kata dia berzina, na'udzubillah, atau minum arak, sampai 40 tahun dia tak berubah, beritahu dia bersiaplah. Lalu orang tanya, bersiap apa? Beritahu dia bersiaplah untuk Allah humban ke neraka. Na'udzubillah. Ini amaran, ketentuan mutlak milik Allah. Mungkin dia nak mati bertaubat, Allah terima taubat, kita tak tahu. Tapi nak gambarkan pada zahir, kerana al-hukmu ala zahir, kita hukum seorang tu berdasarkan zahir dia, hati dia kita tak tahu. Ada orang yang buat baik, orang tak tahu kebaikan dia. Ada seorang lelaki di Madinah, orang tua dia pelik. Sentiasa ada, berapa hari ada orang letakkan makanan depan pintu rumah dia. Selang seminggu, 2 minggu ada makanan, tapi dia tak tahu siapa yang beri makanan. Dia tak tahu. Sehinggalah berlaku kematian pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barulah depan rumah dia tak ada makanan, dan dia kata, rupanya Ali yang menghantar makanan ke rumah. Masya Allah. Allah benci yang pertama. Allah yang kedua, Allah bencikan orang yang sombong. Orang sombong ni Allah benci, tak kira siapa, raja, pemimpin, menteri, tak menteri, siapa yang sombong dibenci oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi kata apa dia? Cukuplah bagi seorang tu dihumban ke neraka oleh Allah, na'udzubillah, bila jarinya menunjuk-nunjuk pada manusia sebagai tanda takabburnya, na'udzubillah. Sombong jangan. Sombong tidak akan mencium bau syurga. Allah bencikan orang yang sombong, kata Nabi. Tetapi orang miskin yang sombong, orang yang Allah bencikan orang sombong, orang yang lemah, yang dhaif. Sombong lebih dibenci oleh Allah. Orang miskin, orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Allah benci orang sombong, orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah. Ya. Kemuncak kesombongan apa dia? Apa tanda orang sombong? Sombongnya bila berjalannya menghentak kaki, sombongnya bila menjabik dada, sombongnya bila bercakap gah. Tak. Sombong ialah bila mana dia tak nak sujud pada Allah. Sebesar-besar kesombongan bila manusia tak nak sujud pada Allah. Bila tu tuan tengok Quran, Allah perintah ke iblis, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah beritahu iblis, para malaikat, sujudlah kamu pada Adam AS. Lalu semua sujud, malaikat iblis enggan dia untuk sujud dan sombong dia. Rupanya kemuncak sombong orang tak semayang. Bukan jalan tak kaki, bukan dabik dada, bukan rasa hebat diri. Itu tak betul. Sebesar-besar kesombongan ialah dia tak nak sujud pada Allah. Kenapa? Tuan-tuan, dahi kita ni, kepala kita, dahi kita ialah makhluk yang kejadian Allah yang paling tinggi. Tuhan buat kita ni kepala paling tinggi. Tuan-tuan bayangkan bila orang sembahyang, diletakkan tempat yang paling tinggi, dahi dia ke lantai, tempat sama arah dengan kaki dia. Sujud pada Allah, nak buang takabur, nak buang sombong.
Sebab tu Nabi kata Allah benci orang sombong. Orang miskin yang sombong, yakni orang miskin yang tak nak semayang. Hidup susah, Masya Allah. Saya ada pengalaman seorang berziarah satu keluarga yang jarang saya jumpa, tuan sekalian. Kebetulan berlaku di kawasan saya di Pasir Mas. Di Pulau di Kebun Krian di Kelantan. Saya masuk satu rumah, seorang pakcik kena stroke, koma, telah berapa tahun lah. Ya. Dia duduk atas katil, tak sedar saya pergi kat katil tu, usap kepala dia apa semua, doa. Isteri dia tidur atas lantai, kaki kena potong kecil manis. Siapa jaga suami dia? Isteri dia suruh. Isteri dia tengah wuzuk, baring. Saya tanya, makcik nak katil tak? Kalau nak katil, kita boleh bagi katil macam hospital. Dia kata dia payah katil, dia suka lebih selesa duduk atas lantai. Saya masuk rumah dia, tuan-tuan, television tak ada, cushion tak ada, sofa tak ada, tikar mengkuang, satu tilam agak dalam 2-3 inci gitulah, tilam biasa, duduk atas lantai. Tak ada air condition, tak ada television, tak ada apa. Saya pergi dekat dia, saya kata, apa khabar makcik? Dia kata, Alhamdulillah, sihat, Alhamdulillah. Lepas makan, macam mana? Alhamdulillah, adalah rezeki. Pakcik macam mana jaga? Alhamdulillah, bolehlah, sikit-sikit jaga. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lepas makcik-makcik pergi masak-masak, Alhamdulillah, bolehlah. Dia kata panggil mengesok pergi dapur masak. Lepas ambil air macam mana? Alhamdulillah, bolehlah, gitu. Mulutnya sepanjang cakap dengan saya tak genti-genti ucap kalimah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Hingga tuan-tuan borak dengan dia, tuan-tuan tak rasa kesusahan dia. Langsung tak beritahu, susahnya saya hidup ustaz, payahnya nak makan, minta duit sikit, kau makin raya mari. Tak ada. 1 sen pun tak minta, ucapan minta sikit pun tak ada. Yang keluar mulut dia, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan suami yang koma, dengan rumah yang tak ada apa-apa, yang dia yang usul kerat kaki sebelah kerana kecil manis. Tuan-tuan bayangkan nak urus dia, tapi mulutnya tak pernah berikan perkataan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini beza. Saya ada kawan ramai, kita tuan-tuan sekalian ramai kawan. Saya ada seorang kawan kontraktor besar, jutawan lah. Saya satu hari minum dengan dia, tanya, macam mana kerja? Dia kata, kerja okey, tapi payah sekarang ni. Covid lagi, pekerja lari lagi. Kata payah, harga barang naik, besi naik sangat, dia kata. Biasa besi berat turun, ni besi berat naik. Besi naik, oh susah, kata. Saya duduk dengan dia, tuan-tuan, kejap susah dia sepanjang-panjang. Mulutnya cerita bab susah. Padahal dia harta, Masya Allah. Bandingkan dua manusia, seorang yang susah, suami koma, mulutnya tak pernah ucap sepatah pun susah. Nabi kata apa dia? Allah benci orang yang sombong, orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah lakukan. Yang ketiga, Allah bencikan orang yang kedekut, yang bakhil. Orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah benci yang bakhil, kedekut sangat, berkira. Ya. Kita memang diminta kira harta supaya kita berapa jumlah, tapi bukan berkira-kira. Ada orang kan sampai kadang-kadang dengan Allah pun berkira. Nak bayar zakat tu rasa berat. Pada 2,5% daripada hartanya Allah ambil, 2,5% untuk orang fakir, untuk orang miskin. Dia rasa besar 2,5%, 7,5% yang pada dia tu dia tak rasa hilang, dia tak rasa besar. Nabi kata Allah benci orang yang bakhil, tetapi orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kadang-kadang Tuhan bagi kita rezeki. Kadang-kadang Tuhan nak tengok je. Tuhan nak test, Tuhan nak uji kita. Dalam satu hadis yang agak panjang, Nabi cerita ada, kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat kepada 3 orang lelaki-lelaki.
untuk menguji keimanannya dan kehidupannya. Allah Ta'ala hantar malaikat berupa seorang laki-laki, ya. Allah perintahkan dia, pergilah kamu pada 3 orang manusia. Seorang laki-laki yang sopak kulitnya, seorang laki-laki yang botak kepalanya, seorang laki-laki yang buta mata. Malaikat pergi, 3-3 ni miskin, 3-3 ni orang susah. Malaikat pergi menyamar sebagai seorang laki-laki, berbual dengan dia. Dia kata, Tuhan, kalau apakah yang paling kamu nak atas dunia, yang kamu terlalu ingin? Dia kata, kalau aku nak sangat kalau Allah Ta'ala hilangkan penyakit sopak yang pada tubuhku. Dia kata, kalau boleh aku nak hilang. Macam-macam ubat tak makan, macam-macam ikhtiar dah tak sembuh-sembuh, tak hilang-hilang penyakit ni. Kalau boleh, aku nak supaya Allah hilangkan penyakit tersebut. Lalu kata malaikat ni, baiklah, aku akan doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kamu. Lalu malaikat doa, laki-laki itu mengaminkan doa. Setelah itu, dia beri pada laki-laki ini seekor kambing betina yang tergunting. Ya. Lepas tu malaikat tadi tinggalkan dia. Pergi pada laki-laki yang kedua. Dia tanya, apakah yang paling kamu nak? Dia kata, orang duk ejek aku macam-macam, kalau boleh Allah Ta'ala tumbuhkan rambut padaku dan sebagainya. Ya. Akhirnya malaikat kata, malaikat yang berapa manusia ni, ya, tak apalah, kita doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan hajat kamu dan Allah Ta'ala hilangkan rasa susah hati kamu. Setelah doa, malaikat tadi tinggal padanya seekor kambing betina yang dah gunting. Lalu Allah perintahkan malaikat pergi laki-laki yang ketiga yang buta mata dia. Malaikat pun pergi jumpa, menyamar sebagai seorang laki-laki. Dia kata, Tuhan, dalam hidup ni kalau Allah Ta'ala bagi dalam banyak-banyak nikmat yang ada ni, apakah nikmat yang paling kamu nak sekali? Dia kata, kalau boleh aku nak satu je. Kalau boleh Allah Ta'ala pulihkan mata aku kembali, biar aku celik balik. Ya. Kata laki-laki itu, kata malaikat, tak apalah, kita pakapkan doa pada Allah, mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Setelah didoa, laki-laki itu amin, ditinggalkan seekor kambing yang dah putih. Allah perintahkan malaikat tu 3 tahun kemudian. Kata Allah, hai malaikat, pergi kamu semula kepada 3 laki-laki itu dan tengok apa yang sedang berlaku pada mereka 3 itu. Datang pada laki-laki yang pertama, ya, kulitnya pun cantik, kambingnya pun banyak, dah hidupnya dah kaya, dah senang. Ya, jauh beza, pakaian pun dah beza, cara bercakap dia. Oh, manusia dia ada duit, cakap lain terus. Batuk pun lain, tuan-tuan. Orang ada duit dengan tak ada duit ni, batuk pun lain. Masuk kedai pun lain. Dia tengok dah berubah. Ya. Maka laki-laki tu datang menyamar sebagai seorang miskin. Malaikat tu menyamar sebagai seorang miskin yang susah. Dia kata, Tuhan, saya ni lama dah tak makan, tak ada makanan. Aku tengok Allah murah rezeki kamu. Ya, kamu pun dah jadi kaya, ternakan kamu dah banyak biak. Ya, tolonglah bagi aku sikit makanan, kerana aku lapar sangat, dah berapa hari aku tak makan. Laki-laki tu halau dia. Dia kata, kamu malah kerja. Pergi kerja. Ya, aku kerja ni hasil kerja aku, hasil usaha aku. Maka patut aku jadi senang. Kamu pergi kerja. Ya, dengan sombong dia, dengan belagak dia. Lalu malaikat yang menyamar laki-laki yang miskin tu kata, aku rasa aku kenal kamu ni dulu. Kamu ni yang sopak dulu ya? Dia kata, bukan. Yang sopak tu kan lain. Aku bukan aku. Ya. Aku senang. Kamu ni salah orang ni. Dia mati-mati dia menafikan. Malaikat tu kata, kalau betul kamu yang sopak dulu, aku doa pada Allah Ta'ala, Allah kembalikan kamu sopak semula dan Allah kembalikan kamu susah macam dulu. Lalu ditinggalkan. Pergi pada laki-laki yang kedua. Begitu juga dengan cakap sombong dia, dengan
dengan halau orang miskin ni, tak nak raikan dia. Ya. Malaikat tu kata sebagai seorang miskin, dia kata, aku kenal kamu. Bukankah kamu dulu yang pernah botak kepala kamu? Bukankah kamu dulu hidup merempat minta sedekah di sana sini? Bukankah kamu yang sangat susah dulu? Dia kata, tak, itu bukan aku. Mati-mati dinafikan. Kata malaikat tu, tak apalah. Tapi kalau kamu benar begitu, aku doa pada Allah, Allah kembalikan apa yang musibah menimpa kamu. Malaikat tadi pergi pada orang ketiga. Hadis ni panjang. Nabi kata, yang sopak tadi balik jadi sopak semula dan miskin semula. Yang botak tadi balik jadi penyakit semula dan balik miskin. Nabi pergi, laki-laki ni malaikat pergi yang ketiga, yang buta mata, menyamar sebagai seorang miskin. Tuan, saya datang ni lapar sangat, tak ada makanan, kamu orang kaya, Allah mintalah. Dia kata, ambil. Kamu nak kambing, ambillah kambing aku. Dia kata, aku ni dulu buta, dulu aku susah, tak tahu siapa-siapa. Tiba-tiba satu hari mari seorang laki-laki yang aku tak kenal dia. Laki-laki tu doa, aku mengaminkan doa dia. Lepas doa dia, mata aku celip, dan Allah murah rezeki aku. Kambing ni yang kamu tengok ni, kambing daripada dia yang ditinggalkan. Kamu nak ambillah. Ya. Lalu kata laki-laki tu, wahai Tuhan, akulah laki-laki yang datang 3 tahun dulu. Sesungguhnya aku ni malaikat Allah yang Allah hantar aku untuk menguji 2 saudara kamu yang lain. Ya. Dan 2 tu tidak bersyukur di atas nikmat yang dia bagi. Malaikat kamu yang bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki kamu, Allah limpahkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, hidup kita begitulah. Ya, ada masa naik, ada masa turun. Setiap kali tuan-tuan buat kereta, tuan-tuan ready. Ingat, set minda, kalau kita naik bukit, lepas ni kita akan turun bukit. Ya. Kalau kita gembira, tak sepanjang masa kita gembira, ada masa kita sedih. Ya. Tapi ingat, waktu kita turun, insya-Allah kita akan naik. Kalau tuan-tuan buat kereta, kona kiri, ready untuk kona ke kanan. Sifat dunia, naik turun. Iman yazid wa yanqus. Hidup ada masa kita kuat, ada masa kita lemah. Ya. Gembira, ada masa kita seronok, ada masa kita bersedih. Itu dunia. Ya. Adapun akhirat berbeza jauh dengan dunia. Dan apa yang kita buat ini mudah-mudahan jadi bekalan kita di akhirat. Yang reka-reka yang kedua, iman. Nabi kata, hendaklah kamu kasih seseorang tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Nak rasa kemanusiaan iman, Nabi kata kamu sayang pada seorang itu, sayang pada dia semata-mata kerana Allah. Bukan kerana harta dia, bukan kerana pangkat dia, sayang kerana Allah. Dan akhir yang ketiga, kamu sayang, Nabi kata hendaklah kamu bencikan wa an yukra ya'uda fil kufri. Hendaklah kamu benci untuk kembali semula kepada kufur, sebagaimana kamu tak nak kamu dihumban ke neraka oleh Allah. Ada orang zaman para sahabat ni kan dulu dia belum beriman. Lepas tu beriman, masuk Islam. Ya. Tapi ada yang murtad balik. Ada. Zaman Nabi, ada penulis wahyu yang murtad. Ya. Penulis wahyu. Na'udzubillah. Ada panglima tentera Islam lawan tentera Rom dalam perang dengan Rom. Jatuh cinta dengan seorang wanita Rom. Akhir keluar Islam. Murtad, kahwin dengan wanita tersebut, keluar pada Islam. Ya. Ini sejarah-sejarah yang berlaku. Kita doa Allah pelihara iman kita. Allah pelihara anak-anak kita, keluarga kita. Allah uji kita sesuatu yang sesuai dengan iman yang kita ada, insya-Allah. Supaya Allah tidak uji sesuai di luar kemampuan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat manfaat sikit sebanyak apa yang kita bincang pada hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita bertemu semula pada masa akan datang, insya-Allah. Kita berikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.